Okay, so you guys ready? So hari ni sebenarnya antara yang paling susah lah. Okay, semua susah. Semua senang tapi semua susah. Dia susah dari segi sebab dia adalah banyak terms. Tapi yang menyebabkan dia senang pada saya dia adalah proses. Jadi dia menarik. Betul? Ya kan je lah apa cikgu cakap. Okay, so hari ni kita nak belajar pasal the hormone that controls female punya oogenesis. Okay, semalam kita dah belajar pasal oogenesis whereby dalam kita punya ovari ada satu sel yang akan develop further into your ovum. Okay, tapi you tahu that cell is inside follicle. Okay, and then that follicle adalah banyak-banyak sel. Okay, and then banyak-banyak sel tersebut juga akan ada satu sel yang akan jadi sel kita cakap tadi tu. And then that cell nama dia adalah oogonium. Betul tak? So oogonium. Waktu tu waktu awak dah lahir lagi, dah ada dah benda ni, oogonium ni. And then one of it akan membesar, develop into primary oocyte. And that's the only count you have. Yang mana itu saja dia tak akan divide lagi by mitosis untuk replace diri dia. Itu je yang awak akan ada. Okay, sampai bila-bila. Okay, bila you dah buang, so akan habislah nanti. Alright? So this primary oocyte, dia sebenarnya telah pun memasuki fasa meiosis. Betul? Tapi berhenti dekat mana? Prophase 1. Good. So dia berhenti dekat prophase 1. Oh, okay. Thank you for telling. Kita revise sikit-sikit tadi tu kan. Okay, so dalam follicle sebenarnya ada satu sel yang banyak-banyak sebenarnya, banyak-banyak dulu. Okay, ada banyak-banyak sel ni. Okay, salah satunya akan jadi the oogonium. Bukan salah satulah, dia akan differentiate into oogonium. Dan oogonium ni juga nanti akan differentiate into the primary oocyte. Dan dia telah undergo meiosis 1. Okay, ingat kan? Dia telah pun undergo meiosis 1. Cuma dia being halted dekat prophase 1. Okay, so ini kita nak belajar pasal the hormone as well. What makes puberty and what makes you boleh hate and what makes puberty. Itu memang otak lah kan yang buat kan. And then what makes you datang hate and then what actually happened in between of it. Okay, kenapa kalau you mengandung you tak boleh lagi period? Kenapa kalau you macam asyik tak period je susah sikit pula nak mengandung? Okay, macam itulah. Right, so anyway. Untuk yang ini P1 pula. Primary oocyte dia memang dah ada fixed count. Again. And sejak daripada baby lagi dah ada semua ni. Adik-adik awak yang masih kecil pun ada benda ni sebelum dia period ke apa kan. Okay, so what makes dia start untuk akhir balik? So, the one that will tell you it's time to become a mother, okay, ataupun you're good enough to become a mother, tak semua orang boleh jadi ibu kan. Kalau perangai masih budak-budak, tak payahlah nak jadi mak lagi kan. So anyway, what tells you adalah hypothalamus, just like the guy. It starts with the hypothalamus that secretes a specific hormone that will stimulate this sexual punya product. Okay, so what is the name of that hormone? Apa dia? FSH bukan? Belum? Yeah, gonadotrophin releasing hormone. Good. So gonadotrophin tu kita ambil GN saja untuk yang ni. Lepas tu ada releasing hormone. Releasing. So, kita ambil R besar dan hormone. So kita ambil H besar.
So you kena hafal ni, gonadotropin releasing hormone. So this gonadotropin releasing hormone, dia bukan target terus dekat ovari you. Okay, dia bukan target terus dekat ovari you. Instead, dia punya target adalah dua kelenjar pituitary yang berada berdekatan dengan dia. Okay, dua kelenjar pituitary. So dua kelenjar ni, nama dia adalah pituitary. Dia ada dua, satu posterior depan, posterior betul lah depan, anterior pula belakang. So yang GnRH ni rangsang, stimulate would be anterior ke posterior? Mana satu? Anterior pituitary. Good. This anterior pituitary will respond upon receiving the signal. Okay, dia akan respond bila dia receive the signal of GnRH by secreting apa? Good. Okay, gunakan perkataan tu respond, secrete. Sebab ini adalah the chemical. So gunakan perkataan itu. Untuk next semester especially. Okay, untuk next semester nak jawab structure, memang kena gunakan perkataan-perkataan ini. Okay, tak boleh producing, tak. Okay. So anyway, it secretes the follicle, double L, follicle stimulating hormone. Hence, kita just ambil F, S besar dan H, manakala lagi satu adalah luteinizing hormone. So you just ambil the L dan juga H. So what does this FSH do? So this FSH, dia akan stimulate the whole structure of the follicle. Okay, so the primary oocyte ni tadi, kan follicle ni kan, so dia pun mengelilingi. Okay, dia mengelilingi this primary oocyte. So dia dipanggil sebagai primary follicle. Dia mengelilingi the primary oocyte, so dia dikenali sebagai primary follicle. So bila bila dia terima FSH, bila dia dapat the signal tu, dia berada dekat ovari kan? Okay, so that's why kita kena hantar signal ni dalam bentuk hormon. Sebab hormon boleh travel dalam blood. So dia boleh laju-laju pergi dekat kita punya ovari. Okay, sebab banyak darah dalam ovari kita. Okay, so when this follicle receive this FSH, when this primary follicle receive the FSH, dia akan membesar to become the Graafian follicle. Dia bukan setakat membesar macam tu saja, tapi dia sekaligus akan mematangkan primary oocyte into secondary oocyte. Okay, by that apa maksudnya secondary oocyte ni buat? Apa maksudnya primary oocyte ni buat untuk jadi matang kepada secondary oocyte? Dia undergo meiosis 1 sampai habis. So dia akan buatlah metaphase 1, anaphase 1 dan telophase 1. Bermaksud awak akan dapat dua ni nanti. Secondary oocyte dan kecil sebelah dia adalah polar body. Ni kita revise balik sikit apa yang berlaku kan. Boleh? And then primary follicle into Graafian follicle ni apa beza dia? Beza dia Graafian follicle ada antrum, ada the keliling the corona radiata yang mengelilingi the primary secondary oocyte and everything. So itu pun awak kena hafal. Okay? Boleh kan? So now belum if lagi lah. Lepas tu nanti akan ada satu lagi enzim which is the luteinizing enzyme ni kan. Dia ni akan bertindak balas dan apabila Graafian follicle terima LH, sebab secondary oocyte ni dalam Graafian follicle kan. So dia tak adalah terus pergi ke secondary oocyte dulu, dia kena pergi dekat Graafian follicle dulu. Okay, so bila Graafian follicle ni terima LH ni, dia akan rupture. Okay, dia akan rupture in a good way. Dia akan pecah in a good way in term of dia mengeluarkan the secondary oocyte kepada your fallopian tube. Right, so bayangkan ini you punya rahim. So ni ovari awak,
The secondary oocyte is in your follicle. Okay, ni secondary oocyte awak dekat dalam follicle. So bila dia dapat LH, graphene follicle ni dapat LH, dia akan ovulate. Okay, dia akan buat ovulation di mana dia akan rupture dan dia akan keluarkan secondary oocyte awak ke dalam fallopian tube. Tube fallopian tu pun sendiri dia ada banyak villi. Villi tahu? Dalam cell structure and function. Okay, dalam sel tersebut, macam ni bentuk dia, lepas tu dia macam ada unjuran-unjuran. Ini yang kita panggil dia sebagai villi. Okay, so villi ni ada banyak dekat sel mana dalam cell structure and function. Kita ada epidermal tissue, kita ada muscle tissue, kita ada so agaknya mana? Saya bagi tahu lah dia dekat epidermal tissue. Epidermal ada 4, simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, stratified squamous. Awak rasa yang mana satu ni? Dekat dia ada satu lagi sel yang khas sebab dia function antara villi ni adalah untuk absorb dan satu lagi untuk menggerakkan. So dekat dalam fallopian tube ni function dia adalah untuk gerakkan sebab dia keluarkan kan the secondary oocyte kan. So nanti dia kena gerakkan supaya dia boleh pergi dekat uterus. So dia perlukan the villi tu. So kalau dia perlukan villi tu dia perlukan juga lah the mucus supaya untuk senang gerak or senang protect and everything. So ada satu sel dekat sini yang mengeluarkan the mucus. Apa nama sel tersebut? Apa nama whole structure of cell ni dan apa nama sel yang associated dekat sel ini dalam cerita cell structure dan function? Tak ingat tak? Yang ni ada villi ni nama dia C, start dengan C. SC. Simple columnar. Okay, itu sebab saya pun lukis macam bentuk kolumna. Okay, simple columnar, dia ada villi. Apakah sel ini? Nama dia goblet cell. Okay, yang menghasilkan the mucus. Dah ingat sekarang tak ada masalah, masih ada masa lagi. Okay, masih ada masa lagi. Berapa banyak masa? 3 bulan? 3 minggu lagi kan? Boleh. Nak muda-muda lagi ni boleh, tak ada masalah. Okay, so anyway, antara benda yang awak kena hafal kan pasal yang simple columnar ni dia located dekat mana. So now you know dia located kat sini juga. Okay, the lining of oviduct. Right, so anyway, bila graphene follicle ni dapat LH, dia akan buat the ovulation in term of dia akan rupture and keluarkan the secondary oocyte, and if fertilization occur, barulah secondary oocyte akan continue meiosis 2. Continue kan? So maksudnya sebelum ni dia pernah terhenti. So ketika ini secondary oocyte ni dia berhenti dekat mana? Metaphase 2. Good. So dia undergo prophase 2 sampai metaphase 2, lepas tu dia terhenti, and then kalau fertilization baru dia sambung anaphase 2 dan juga telophase 2 to become ovum dan polar body. The polar body yang ni pun boleh juga undergo anaphase 2 dan the whole meiosis 2 lah kan, to become 2 lagi polar body. So in the end awak akan dapat 3 polar body. Diorang apa-apa pun fate dia akan disintegrate. Okay, apa-apa pun fate dia akan lambat sebab pergi nikah ke? Tak. So dia punya fate tetap akan disintegrate. Right, but you need to know about these things. So now kita nak tahu pasal what else? Okay, why lelaki ada testosterone, betul tak? Leydig cell hasilkan testosterone. How about wanita pula, dia akan hasilkan apa? Okay, so I'm gonna tell you guys here dekat sini, graphene follicle. Okay, graphene follicle bila dia dah dapat je LH kan dia ruptured tadi kan? Bila dia ruptured, dia akan tukar bentuk menjadi what we call it as corpus luteum. Okay, dia bukan ruptured, hancur terus. Tak, dia ruptured, dia tukar bentuk into the corpus luteum. Okay, and then this corpus luteum sendiri yang boleh mengeluarkan the hormone estrogen dan juga progesterone.
Okay. Cara saya nak ingat dulu adalah saya nampak dia ada P kat sini, progesteron, dan E dekat sini. So saya pun anggap dia sebagai progesteron dengan estrogen. Okay, but then again, itu saya pelik sikit kan. So you guys guna apa-apa cara pun yang you guys rasa terbaik. Whatever make your boat float. Okay. And then satu lagi yang you kena tahu as well, kalau macam yang lagi sekali kan kita cerita Leydig cell boleh hasilkan the testosteron, maksudnya ada sel dalam kita ni yang boleh hasilkan sel hormon untuk perempuan. So apakah sel tersebut? Ia adalah sebenarnya follicle. Okay, follicle ni hasilkan estrogen. The follicle dia boleh hasilkan only the estrogen. Progesterone tak boleh. Okay, dia only hasilkan the estrogen. Right, so saya nak bagi awak dalam 5 minit macam tu, 5 minit tak banyak. Beberapa minit lah, okay, rehat dulu, download apa yang you perlu, okay, download in the otak lah, bukan download benda lain ke tiba-tiba kan. Lepas tu guna internet college, memang kena tangkap lah kan. Okay, so anyway, relax sekejap sebab kita nak masuk the regulation of hormone. Okay, yang tu saya rasa SPM pun korang confused kan? Ke tak? SPM tak belajar ke? Belajar ada kan? Pergi toilet. Minum air. Korang semua bawa power bank ke? Okay, baliklah. Okay, so kita nak start pasal hormone and how does it help in the oogenesis formation, right? So the first hormone masa puberty yang keluar sebagaimana yang telah kita discuss sebelum ni, dia mesti start dengan GnRH kan, gonadotropin releasing hormone. Okay, so this gonadotropin releasing hormone dia akan stimulate the anterior pituitary to secrete FSH dan LH. Okay, so yang ni kalau dalam nota you boleh tengok yang macam ada, tunjuk je. Yang ni lah, boleh rujuk ni terus, okay. So this FSH, dia punya target adalah follicle. Follicle terletak dekat mana?
dekat dalam badan seorang wanita, the follicle yang kita cerita ni dia berada dalam mana? Organ apa? Ovary. Good. So dalam ovary. So salah satu tempat yang kita nak tengok adalah ovary. Baca pun tak betul. Ovary. Kita nak tengok level of the hormone and the effect in it. Boleh? Okay, so salah satu tempat yang kita nak tengok adalah ovary. So here dekat FSH ni, FSH saya warnakan warna merah lah. FSH, LH pula saya warnakan hitam. FSH saya warnakan merah. Okay. And then also kita nak kena tengok the level of this hormone. Okay, the level of this hormone. So anyway, FSH pergi dekat ovary. Target dia adalah follicle. Okay, for now dia adalah follicle dulu. So FSH macam kita cakap, dia akan rangsang the follicle to become Graafian follicle kan? Okay, to become the Graafian follicle. So let's imagine FSH punya concentration makin lama makin tinggi, betul tak? Okay, makin lama makin tinggi. So effect dia adalah terhadap the follicle. So the follicle daripada dia adalah primary follicle, dia akan membesar to become the Graafian follicle. Agree? So ada the antrum, ada secondary oocyte dekat sini sebab dia dah besar kan, and then ada the corona radiata, dan ada Agree? Okay, so my question is, kalau follicle tadi yang macam saya cerita kat awak kan, ini dia keluarkan hormon tak? Ada tak dia keluarkan hormon follicle ni? Hormon apa? Estrogen. So itu yang awak kena take into the account as well. So kalau follicle makin besar, bermaksud, sila letak tepi ni, estrogen warna merah, warna hijau, warna biru pula adalah the progesterone. So kalau follicle dah makin besar, ini bermakna ni level LH dia. Tulis dulu Okay, so ni pula untuk bahagian ni pula saya nak lukis the progesterone dengan estrogen level. So kalau follicle kecil, estrogen level awak agak-agaknya sikit ke banyak? Sikit je kan? So as it develop and into lebih besar, agaknya lagi banyak dia boleh give off ke lagi sikit je dia give off? Ke sama je? Kalau dah makin besar, lagi banyak surface area ke kurang surface area? Lagi banyak surface area. So lagi banyak surface area, lagi banyak dia boleh secrete ataupun kurang dia boleh secrete atau sama je? Lagi banyak dia boleh secrete kan? So you boleh bayangkan the level of estrogen makin banyak. Okay? So sebenarnya apa yang berlaku as well adalah bila follicle ni keluarkan estrogen kan, dia akan menyebabkan GnRH, hypothalamus untuk secrete GnRH. Okay? And then disebabkan itulah anterior pituitary akan keluarkan the FSH dan membesarkan dia. But anyway, estrogen juga ada satu behavior. Okay, ada satu behavior yang awak kena hafal. Bila awak dah hafal, dia senang sikit. Okay, apa behavior dia? Kalau dia seorang-seorang estrogen sahaja, okay, kalau dia estrogen sahaja, dia akan motivate kan the FSH dengan LH. Okay, dia akan pluskan FSH dengan LH. Kalau estrogen ni jumpa kawan dia, dia dah tak seorang-seorang lagi. Progesterone. Dia akan negatifkan the FSH dengan LH. Boleh? Okay, so
since the apa ni estrogen waktu awal-awal ni adalah sikit je, betul? Kecil je. So FSH dengan LH pun rendah je, tak tinggi sangat. Okay, sebab dia sikit. So dia pun dalam keadaan yang sikit je, tak tinggi sangat. Dalam you punya nota, Faham check hari tu dia kata negative feedback tau, tapi tak payah pun tak apa kat mana ni. The estrogen secreted cause negative feedback on pituitary gland. Pada saya ini tak payah pun tak apa dulu. Kita kau confused. You just know that bila FSH estrogen ni tadi dia sepatutnya pluskan LH dengan FSH. Tapi sebab dia memang sikit je disekretkan. Ni macam sikit. Ini baru start banyak dekat sini kan. So sementara dia sikit ni here, that's why FSH dengan LH sikit je. LH tak ada kes tak. So LH sikit je kat bawah ni. Okay. So bila dia dah jadi Graafian follicle, barulah macam you cakap tadi kan, mesti dia buat banyak kan. So estrogen akan meningkat kat sini. The level of estrogen akan start untuk meningkat kat sini. Sebab dia dah jadi Graafian follicle. Okay. So kita cek balik perangai estrogen ni. Perangai estrogen ni kalau dia seorang-seorang dia akan meningkatkan FSH dengan LH, betul tak? So what do you predict berlaku dekat quantity of LH dengan FSH ni? Dia akan meningkat. So dia akan meningkat lah macam ni kan. Until burst of estrogen ni dia akan menyebabkan the LH akan naik gila-gila. Okay, dia akan menyebabkan LH naik gila-gila. That's why kalau you tengok dekat dalam ni, FSH dia mula tinggi sikit kan, lepas tu dia makin rendah sikit kan. Sebab dia punya follicle tersebut dah keluarkan the FSH. The follicle dah makin besar. So FSH tu dia macam in that particular content je. Manakala LH pula disebabkan estrogen dah makin banyak, jadi dia akan meningkat FSH dengan LH ni. Nampak? Dia meningkat. So bila estrogen dah banyak ni, peak. So dia akan menyebabkan all these FSH dengan LH akan peak juga. Tapi FSH memang tak akan tinggi gila. Dia memang sampai terparas tu je. Dan memang dia punya sifat dia paras tu je, tak boleh pergi tinggi sangat. Okay, so don't worry about that. You just have to say that bila estrogen meningkat, FSH dengan LH pun akan meningkat. Okay, so dia pun akan start meningkat lah. FSH LH ni akan meningkat. So what will happen? Okay, apa yang akan dilakukan oleh LH? Macam yang kita cerita tadi. LH banyak gila kan? Significantly tinggi. So apa yang dilakukan oleh LH? Macam yang kita cerita tadi kat sini. Ni LH kita, betul? So apa yang dibuat adalah dia buat Graafian follicle to become rupture and to turn into the corpus luteum. Okay, so itulah yang berlaku dekat kita punya Graafian follicle ni. Graafian follicle ni akan rupture dan dia akan keluarkan the secondary oocyte ni ke dalam fallopian tube kita. Okay, so sekarang kita dah ada another venue kita kena add. And that venue would be the fallopian tube kan? Dekat fallopian tube ataupun dengan the whole structure adalah rahim lah, betul? So kita tulis terus dekat sini, uterus. Okay, so you need to tell then what happened in the uterus sebab kita punya secondary oocyte will go to the uterus. Okay, so biasanya uterus ni saya cerita last kali. Boleh? Sebab biasanya memang mudah, boleh nampak lah insyaAllah. Kalau tak nampak nanti kita try sama-sama sekali lagi. Okay, so anyway, bila dia ruptured, macam saya cakap tadi kan, dia bukan setakat buat dia ruptured, but also turn into corpus luteum. Okay, so dia juga akan menyebabkan this Graafian follicle to turn into corpus luteum. Untuk macam ni. Dah kosong kat dalam dia. Dia ada antrum semua sekali kan, tapi dekat dalam dia dah kosong. So rupa dia lebih kurang macam ni lah. Okay, dia berbentuk macam ni. So anyway, like we have known tadi, the corpus luteum dia boleh keluarkan progesterone dengan estrogen. Betul? So level of estrogen akan still meningkat, maintain. Manakala level of progesterone, waktu awal tadi dia sikit, dia macam seolah-olah tak ada.
Tapi bila dah turn into corpus luteum, what do you think? Ada ke tak ada progesterone? Adik boleh, Adik? Farhan boleh? Okay, so apa yang awak predict kepada level of progesterone ni? Corpus luteum besar. So, progesterone sikit ke banyak? Banyak kan? So, significantly banyak naik. Right? Kita discuss about perangai estrogen ni. Kalau estrogen dia jumpa dengan kawan dia, progesterone, apa dia buat tadi? Dia akan negative feedback kan, the FSH dengan LH kan, dekat anterior pituitary tu dia negative feedback kan. So FSH dengan LH punya apa nama tu, quantity akan jadi drop lah, drop. Sama juga dengan FSH. So ini sangat bagus sebab macam kita tahu kalau FSH banyak kan, nanti dia akan mematangkan another follicle dan another secondary oocyte pula. Sedangkan yang ni masih menunggu untuk di fertilizekan. Nanti awak dah bazirkan banyak dalam masa yang sama. So until dia bagi chance untuk ia fertilize, FSH dengan LH needs to be low. So macam mana dia buatkan low? Because estrogen dengan progesterone punya perangai, estrogen dia akan inhibitkan LH dengan FSH kalau dia jumpa progesterone. Okay? Right. So this corpus luteum, kalau berlaku persenyawaan, dia akan survive. Okay, dia akan survive untuk beberapa lama. Tapi kalau tidak berlaku persenyawaan, okay, tidak berlaku the fertilization, corpus luteum ni awak rasa dia akan survive ataupun tak survive? Tak survive, dia akan mati. Good. So dia akan mati. Bila mati, dia makin mengecil lah. Kalau dia makin kecil, what do you predict the level of estrogen dengan progesterone? Would it be higher or will it be lower? Yes, dia akan gradually become slower. So bila dia dah low, level of estrogen dengan progesterone low, what would you predict to the LH dengan FSH pula? Boleh tak dia meningkat? Kalau kedua-dua ni dah low. Okay, jawapannya boleh sebab perangai dia tadi dia cuma buat low kalau dia ada jumpa kedua-duanya. Betul? Tapi kalau dia dah dua-dua low, now LH, FSH dah boleh start untuk tunjuk balik diri dia. Okay, bila dia tunjuk balik diri dia, dia akan menyebabkan the estrogen meningkat balik sikit. Sebab follicle dah start matang kembali. Okay, that is the next cycle. Boleh So now, after you dah tahu pasal this hormone dekat sini, awak kena tahu dekat tadi kan venue yang kedua, uterus tu. Sebab kita punya barang yang penting ni pergi dekat sini. So we need to know what happened in the uterus that could help it maintain and develop a baby. So what happened is estrogen sendiri yang akan pergi kepada the apa nama tu? Saya tulis kat sini pula. Estrogen sendiri dia punya efek kepada uterus adalah dinding endometrium wall ni. Dia akan menambahkan, dia akan menambahkan the endometrium wall. Dia akan menambahkan the endometrium wall. Ketika mana yang awak nampak estrogen tu meningkat? Dekat this bit, betul tak? Okay, this bit kan awak nampak dia start untuk meningkat. So dekat sini barulah dia akan start to repair, untuk mencambahkan, besar sikit. So dekat sinilah dia akan start untuk mencambahkan the endometrium wall. Okay, so before this apa yang berlaku? Before this apa yang berlaku? Before this adalah, tak payahlah before dulu, tengok selepas ni lah Okay, so dia akan menambahkan, so you nampak estrogen lagi kan? Dia akan nambahkan, tebalkan you punya dinding endometrium. So what I'm talking about right now adalah this part. Okay, uterus. So sekarang dia tengah tambahkan kat sini. Okay, dinding endometrium tu. What about progesterone? Apakah function progesterone? Function progesterone adalah dia akan menyebabkan secretion of mucus and sucrose. Okay, dia akan menyebabkan secretion of mucus and sucrose and everything. Dengan kata lain,
dia lagi tambah tebalkan di endometrium wall. Okay, so kalau kita tengok dalam kita punya ni, dia akan bila ada progesteron ni lagi tebal kita punya dinding endometrium. Boleh? So what would you predict bila kedua-dua ni tak ada? Dia akan ruptured, betul tak? Dia akan mati sebab tak ada benda yang maintainkan dia. Estrogen tadi maintainkan dia, betul tak? Estrogen tadi yang menambahkan endometrium wall. Progesteron pula secrete mucus and sucrosa dengan secara tak langsung dia akan dia juga akan menambahkan the endometrium lah. So bila penambah-penambah ni tak ada, dia akan jadi down, betul tak? Macam korang kan, bila tak ada siapa yang bagi korang semangat. Mak tak ada, ayah tak ada, cikgu pula pelik macam ni kan. Memang down lah korang, betul tak? So ambil korang punya dinding endometrium dia akan rupture dan pecah lah, pecah. So pecah tu nak pergi mana? Dia akan keluar through your vagina. Okay, itulah head awak. So macam saya cakap tadi, ini dah jadi the next cycle. So means that awal-awal ni, ketika awal-awal ni progesteron dengan estrogen awak rendah, ketika inilah awak punya endometrium wall tengah ruptured dan berdarah keluar. Okay, bersama-sama dengan your secondary oocyte yang tidak berjaya disenyawakan. Okay, so that's how you get rid of it. Sebab kalau you did not get rid of it, it will become a cyst. Okay, something yang tak sepatutnya berada dalam uterus. Okay, so you kena keluarkan. Kalau tak keluarkan, dia akan jadi toxic pada you. Even macam baby kan, kenapa you gugur? Some people dia gugur kan. Kenapa dia gugur? Sebab that baby tak jadi. Maksudnya dia telah rosak dan kalau you keep it inside your body, dia akan jadi toxic pada you. That's why you kena keluarkan secara gugur macam tu. Boleh? Alright. So, this is actually what happens. Saya bagi awak like 1 minit untuk maybe baca bahagian yang ni kot. Okay? Oh sekejap, face ni saya lupa nak bagikan dia kepada Fasa. Untuk senang ingat, dekat ovarian ni dia bagi kepada 2 cycle lah untuk this hormonal control. Okay, yang pertama dipanggil sebagai ovarian cycle, which kita fikir pasal apa yang berlaku dekat ovari, apa yang berlaku hormon kat dia, lepas tu dia bagi hormon lagi kan. So itu yang kita fikir. Yang kedua adalah uterine cycle untuk uterus. So pastikan awak dapat bezakan soalan. Dia tanya sama ada ovarian cycle ataupun uterine cycle. So untuk ovarian cycle, dia terbahagi kepada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah follicular phase. Di mana follicle tu membesar into the Graafian follicle. So macam mana follicle tu boleh membesar? Awak cakaplah FSH yang rangsang dia. Okay, FSH punya level meningkat. So Graafian follicle pun akan start membesar dan jadi matang into Graafian follicle. As it becomes bigger, it produces a lot of estrogen. So awak tunjuk dekat sini dia produce estrogen sangat banyak tiba-tiba sebab dia dah jadi Graafian follicle. Okay, as it becomes as the estrogen becomes banyak, dia akan menyebabkan LH dengan FSH surge makin tinggi. Okay, and then after that disebabkan LH tiba-tiba banyak, dia akan terbagi kepada the next phase which is ovulation. Ovulation tak. Ovulation lah, betul lah kan? Ovulation. Okay, di mana dia akan ruptured and then dia akan release the secondary oocyte. This is due to the hormone LH yang sangat tinggi. That's why nama dia luteinizing hormone. Salah satu sebabnya adalah dia akan jadikan corpus luteum. Okay, dia akan turn our Graafian follicle yang dah pecah into corpus luteum. Boleh? So this corpus luteum pula, sampailah dia mati ni, kita panggil dia sebagai fasa luteal phase. Okay, kita panggil dia sebagai fasa luteal phase. Nampak luteum kan? So dia adalah luteal phase. So this luteal phase, apa yang awak kena cerita? Awak kena cakap lah dia akan secretkan estrogen dan juga progesteron
So estrogen dengan progesterone level akan jadi meningkat. Hence LH dengan LH akan jadi negative feedback. Dia akan turn down. Okay, dia akan suppresskan the LH dengan FSH punya secretion by giving negative feedback to the anterior pituitary. Boleh? Okay, dan kita kena tengok dekat uterine cycle pula. So uterine cycle terbagi kepada fasa-fasa dia juga. So fasa yang pertama adalah ketika awak nampak dengan sangat jelas ni dia pecah. Kan? Dia pecah. So kita nak namakan apa? Menstrual. Good. Menstrual ataupun menses. Menstrual ni maksudnya macam Bugonial kan. L ni maksudnya dia refer kepada dia. So menstrual cycle tu awak boleh panggil all lot ni sebagai menstrual cycle. Okay, so anyway, menses berlaku ataupun menstrual berlaku. Manakala fasa yang ini pula awak nampak dia dapat balik dia punya endometrium wall. Ditebalkan balik endometrium wall. So kita nak panggil apa? Kita panggil apa? Apa dia? Ridwan? Tak tahu. Okay, cuba tengok nota. Apa kita panggil dia? Tak ada kan? Ni ah. Proliferative phase. Good. Mana dia? Mana dia? Proliferative phase. Kenapa Kenapa proliferative? Sebab proliferate ni maksudnya pertambahan, perbanyakkan. Okay, so that's why dipanggil proliferative phase. Adik boleh adik? Macam tengah membayangkan jauh gila tu je. Okay, so last kali awak nampak dia double up kan? Macam lagi banyak kan? Lagi besar kan? So ini kita nak panggil dia sebagai phase apa? Apparently macam kenapa bukan double up kan? Kenapa nama dia secretory phase? Sedangkan awak tak nampak pun dia merembeskan apa-apa kan? So dia secretory phase sebenarnya disebabkan oleh progesterone ni. Progesterone dia makin banyak dan secret dia macam mucus sekali tu kan. That's why kita panggil dia sebagai secretory phase. Boleh? So bila dah banyak makanan dekat sini, okay, banyak sucrose and everything, barulah baby tu kalau tersenyawa, dia boleh menempel dekat sini ataupun implantation dan dia boleh makan gunakan your endometrium wall. Okay so far? Okay, saya bagi awak beberapa minit untuk especially baca yang ni. Yang ni je. Okay, yang ni dengan, bacalah dulu yang ni, lepas tu awak baca yang ni pula. Lepas tu kita tengok satu video. Boleh? Ada video ke nak soalan Sekejap. Yang soalan. Ini soalan lah. Okay, kita tengok soalan.
Yep, that's it. Alright, so mari kita jawab soalan sekejap. Name the two cycles involved in female reproductive cycle. What are the two cycles? Bicycle dengan memang taklah. Ovarian cycle dengan uterine cycle. Well done. Okay. Identify hormone Q and R. Okay, ni kadang-kadang kan soalan dia memang tak bagi dalam bentuk macam ni tau. Dia terus campur je. Hormon ni dengan hormon bawah ni. So dia macam terus macam ni semua kat bawah. So jangan sampai terconfuse lah, right? Kadang-kadang tak bagi. All hormone di combine kan. So ni dah senang lah dibagikan. So P dengan Q. Agak-agaknya apa P tu? Yang boleh lebih tinggi gila berbanding Q. Yes, betul. S, estrogen pula. Apa nama tu? LH. Mana dia? Okay. P apa tadi? LH kan? Q? FSH. Sebab dia lagi tinggi waktu awal. Okay, waktu awal dia lagi tinggi, maka dia FSH. Lepas tu dekat sini pula dia paling tinggi kan? So dia adalah LH. Yang ni pula R, agak-agaknya apa? Estrogen. Well done. Estrogen. Sebab dia saja yang boleh banyak dekat bahagian awal-awal. So ini jawapan kita. Identify phase B. Phase B adalah untuk ni kita ada 3. Yang ni proliferative. Yang ni secretory. Okay, so jawapan dia adalah secretory phase. Atau luteal phase. Kenapa luteal phase? Sebab bahagian dia bahagian atas ni pun boleh dipanggil sebagai luteal phase. Tapi tak sesuai lah. Better ambil dia sebagai ni lah. Okay, secretory phase. Last kali, relate the role of hormone R to the function of hormone P. So, untuk R ni, function hormone P. Okay, so dia minta berapa markah? Dia minta 2 markah. So, hormone P tadi adalah apa? LH kan? Okay, so awak ceritalah. R tu dia buat negative feedback ke positive feedback dekat R? Dekat P. Positive feedback kan ketika dia sorang-sorang. Tapi kalau dia dengan estrogen, dia akan negative feedback kan. So itu yang kita kena cakap. Oh, lupa pula. Lagi satu, dia boleh triggers the ovulation. Okay, the LH itself sebab role dia kan. So dia boleh triggers the ovulation. Explain briefly the function of eggs if fertilization occur. Of eggs adalah yang ini. Apakah nama dia? Corpus luteum. Apa function dia? Secrete progesterone dengan estrogen. Untuk apa? Untuk baby tu nantilah kan? Betul lah tu. Untuk tebalkan lagi the endometrium wall. Okay, to maintain the endometrium wall. Asal 3 markah tapi dia bagi ini je. So kena bagi tahu efek dia. Dia akan menyebabkan the endometrium wall become maintain and everything. Okay, so thank you guys. Okay tak? Okay so far? Right, nanti kita sambung lagi Have a nice weekend with books and everything. Take care. Thank you, madam. Right. See you, madam. Thank you, madam. Have a nice weekend.